sebelum nak masuk bincang tentang Ramadan, ada satu tajuk sangat penting untuk tuan-tuan kita bincang dulu, iaitulah apa yang akan berlaku pada malam esok. Saya rasa sangat cantik untuk kita bincang dan bahaskan sebelum daripada kita bincang tentang Ramadan. Sebab kritikalnya malam besok. Malam besok ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, nisfu Sya'ban. Maksud nisfu itu separuh. Sya'ban bulan Sya'ban. Apa kelebihan malam nisfu Sya'ban ni? Ada beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Yang pertama, kata Nabi SAW, hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Inna Allah la yattali'u fil laylin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahimin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuh-musuhan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Inna Allah Ta'ala yanzilu laylatin nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li akthar min adadi sa'ari ghanami kalbin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allahumma salli Muhammad, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan maksud rahmat Allah berlimpah kepada hamba dia. Allah dekat dengan hamba dia pada malam nisfu Sya'ban dan kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing pengawal. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Jadi hadis pertama cerita tentang Nabi SAW, Allah nak mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Hadis yang kedua juga menceritakan tentang pengampunan kepada dosa hamba dia. Hadis yang ketiga daripada Abu Tha'labah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna kana lailatun nisfi min Sya'ban idla'allahu ila khalqi fayaghfiru lil mu'minin wa yumlil kafirin wa yada'u ahlul yaqdi bihaqdihim hatta yada'u wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah melihat kepada makhluknya, kemudian Allah mengampunkan orang yang beriman serta mengabaikan orang-orang yang kufur dan membiarkan orang-orang yang dengki sehinggalah mereka meninggalkannya, yakni sifat kedengkian tersebut. Hadis ini sallallahu alaihi Muhammad diriwayatkan oleh Syu'aib Al-Iman. Yang berikutnya tuan-tuan, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yati Allah azza wa jalla ila al-khalqi layl nisf min Sya'ban fayaghfir li 'abdihi illa sallallahu alaihi Muhammad bi ithnaini musyahin wa qatil nafsi. Allah SWT melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan hamba-hambanya kecuali dua golongan, iaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri. Dalam sebuah hadis yang lain dan beberapa hadis yang lain lah tuan-tuan. Jadi subhanallah, itu di antara kelebihan-kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Ustaz Muhammad, ada 5 makbul doa. Yang pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam Hari Raya Aidil Adha. Yang ketiga, malam Raya Aidil Fitri. Yang keempat, malam 1 Rejab. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban. Baik, apa kita kena buat malam esok? Nombor 1, Nombor 1, perbanyakkan Allahumma salli Muhammad, minta ampun kepada Allah. Banyakkan istighfar, sebab Allah duk tunggu nak ampunkan dosa.
Jadi peruntukkan malam esok untuk kita banyak istighfar, banyak muhasabah diri. Bangkitlah semayang 2 rakaat sunat taubat lah. Ataupun tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan minta ampun sungguh-sungguh. Belajar untuk nangis dengan dosa. Susah kita ni nak nangis dengan dosa, tuan-tuan. Tahu pasal apa? Pasal hati kita keras. Dosa ni dia ada getar dalam hati. Dia getaran daripada dosa. Dan getaran daripada dosa ni akan rasa bergantung kepada kuat ataupun ringan ataupun nipis iman. Lagi kuat iman dia, getaran dosa ni makin kuat. Makin nipis iman dia, getaran dosa ni makin ringan. Dan mungkin tak rasa langsung. Nabi SAW, para sahabat cerita kami, para sahabat Nabi, kalau kami buat dosa, kami rasa macam gunung nak jatuh, timpa. Tapi orang munafik daripada kalangan kami bila buat dosa, dia rasa macam lalat hingga kat hidung dia, lalu dia buat begini-begini. Kita ni sampai tak rasa apa pun, bukan cerita lalat pun tak rasa dah. Pasal hati kita ni dah keras, dosa kita tu accumulated, dah berkumpul. Kata Imam Salih Al-Muhammad Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, dalam mentafsirkan ayat Salih Al-Muhammad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sebut khatamallah, Allah khatamallah ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka, ghishawah, dinding, tak nampak, wa lahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat berat. Kata Imam Ibn Kathir, hati kita ni macam tapak tangan. Bila tapak tangan terbuka ni, Salih Muhammad, apa semua benda pun boleh letak, semua boleh tadak, semua boleh tahan. Tapi bila kita buat satu dosa, dia akan tutup. Buat satu dosa, tutup lagi. Buat satu dosa, tutup lagi. Lepas tu akhirnya hati kita jadi macam ni. Bila hati kita tutup macam dipanggil khatam. Bila khatam lagu ni, nasihat tak boleh masuk. Cerita surga neraka tak boleh nak masuk. Orang cerita buat amal tu dapat pahala gini-gini tak boleh nak masuk. Semua tak boleh nak masuk pasal hati dia lagu ni. Habis yang tinggal kat dalam apa dia ni? Yang tinggal kat dalam ni ialah sifat-sifat mazmumah, sombong, riak, ujub, takabur, duduk dalam ni tak boleh nak keluar. Pasal apa? Dosa. Dan kita risau hati kita jadi lagu tu. Hati kita lagu tu. Sebab tu tak boleh riak, tak boleh kat sekali pun nak keluar yang takut sikit. Ya Allah, dosa aku buat. Pasal apa sampai tak boleh nak keluar? Pasal tak rasa. Pasal pun tak rasa, hati keran. Pasal apa hati keran? Dosa banyak. Dosa banyak. So, besok ambil peruntukan sikit waktu kita dalam qiyam bulan kita tu, kita istighfar. Istighfar tu bagi rasa. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah, ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Cuba bagi menangis kan. Dan kalau keluar ayat mata tuan-tuan tu, tuan-tuan ambil ayat mata tu, tuan-tuan lumpukkan kat muka, kat badan. Sebab ayat mata yang keluar kerana takutkan Salih alaihi Muhammad Allah, dia akan jadi pendinding daripada api neraka. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau tak boleh menangis, paksa diri untuk menangis. Buatlah lagu-lagu mana pun, minta ampun pada Allah. Ya Allah, nak ampun dosa ni. Malam besok, Allah nak ampun dosa tuan-tuan. Tuan-tuan syaratkan, tuan-tuan bangkit, minta ampun pada Allah. Boleh? Buat satu. Macam tak mau nak jawab. Boleh tak? Berdoa. Esok banyakkan doa. Daripada malam besok, tuan-tuan susun doa elok-elok. Tuan susun doa elok. Mula minta ampun kat diri sendiri, minta ampun kat mak ayah, minta ampun dengan untuk guru-guru, minta ampun. Bahagian nombor 1, cerita minta ampun. Bahagian nombor 2,
cerita Salih Muhammad tentang dunia apa, benda apa kita nak dalam dunia kita ni. Boleh tak minta kaya? Boleh tak? Minta lah tuan-tuan. Dengan kaya tuan-tuan, tuan-tuan manfaat balik pada agama, tidak? Nak bayar zakat, nak tolong orang susah, minta lah kaya, tak ada masalah, minta kaya. Daripada 10 sahabat yang dijamin syurga tu, tak kurang 7 orang tu super kaya, bukan cerita kaya, sangat kaya, tak. Minta bisnes maju, minta saya Muhammad naik pangkat kan, minta apa-apa lain hidup, minta keluar pada bebanan hutang, minta sihat tubuh badan, minta jauh daripada musibah, penyakit, fitnah, minta. Bahagian dua ni bahagian dunia, minta. Ni saya buat susun kat tuan-tuan ni, senang tuan-tuan nak buat nanti esok punya boleh. Habis bahagian dunia tuan-tuan, dan tahulah kita minta apa, anak-anak soleh lah, apa semua, anak nak buat pangai apa semua, buh dalam tu bahagian buat dua, biar panjang tak apa, panjang tuan-tuan dengan Allah esok ni. Cuti pula tu, Ahad, Sabtu Ahad kan, cuti pula tu, dah bangkit lah betul-betul. Nombor 3, minta kebaikan pada bahagian waktu sakaratul maut, waktu kritikal. Minta mati husnul khatimah, minta jangan mati dalam fitnah, minta mati dalam keadaan yang baik, minta mati jangan menyusahkan orang, minta kebaikan-kebaikan waktu husnul khatimah, waktu kematian. Saya Muhammad minta malaikat mai tu elok, minta apa semua. Yang keempat, alam barzakh, minta kebaikan di alam barzakh, minta mati kubur kita tu jadi taman syurga, minta kubur kita tu jauh daripada fitnah, daripada azab kubur, apa saja yang keluar cerita tentang alam barzakh tu nombor 4. Nombor 5, cerita padang mahsyar. Mahsyar, dan minta supaya dapat naungan arasy Allah, minta supaya dapat makan, dapat minum, padang mahsyar dapat pakaian, minta supaya bangkit dengan Nabi, minta supaya timbang hisab tu belah kanan, minta supaya mudah di tiap sirat, minta dapat minum telaga Kautsar, minta Ustaz Muhammad supaya dapat kebaikan, ketenangan semua di padang mahsyar, minta bangkit, dapat syafaat Nabi pada mahsyar. Habis pada mahsyar, yang last, minta supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Minta supaya masuk ke dalam syurga, jauh pada api neraka. Ni blok, saya dah blokkan kat tuan-tuan lah. Untuk tuan-tuan susun, balik malam ni, panggil isteri, duduk suami isteri depan-depan, nah kita nak minta apa, mari kita list. Type semua panjang, biar apilah 6-7 muka surat pun tak apa, semua apa yang nak minta esok malam aku doa, betul-betul yang esok malam aku doa. Maka manfaatkan waktu tu sebaik-baiknya untuk kita berdoa sungguh-sungguh. Pergi 2 set, kita punya 1 set, isteri kita 1 set. Kalau ada anak-anak kita yang mana duduk jujur apa main, email pergi hantar, pergi kat dia apa lah ni, mana ada email lah ni, hantar pakai apa ni, attach dekat punya WhatsApp ke apa, bagi hampa tolong doa yang ni. Bagi semua-semua pakai doa. Nombor 2. Nombor 3, nak buat apa? Nombor 1, kita buat minta ampun. Nombor 2, banyak doa. Nombor 3, nak buat apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni. Qiyamul Lail ni macam mana? Dah bangkitlah, bayar tahajud dulu 2 rakaat. Kemudian bangkit pula semayang taubat 2 rakaat. Kemudian bangkit pula semayang hajat 2 rakaat. Kemudian kalau tuan-tuan rajin, buatlah semayang tasbih. Kan? Kemudian tutup dengan sunat witir. Esok, buat Qiyamul Lail. Kalau tuan-tuan nak buat di masjid, ahlan wa sahlan, tu paling baik. Sebab Allah SWT, tuan-tuan jangan duk anggap kata benda tu benda yang tak baik. Tuan-tuan tahu tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala Muhammad kata Imam Allahumma salli ala Muhammad Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali sallallahu alaihi Muhammad? Berkaitan malam nisfu Sya'ban, pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Al-Syam, penduduk Syam, seperti Khalid bin Ma'dan, seperti Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in yang lain,
Mereka memuliakan malam tersebut dengan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Tuan-tuan, buatlah majlis di masjid, panggil orang ramai-ramai, kita merimpun ramai-ramai untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita bagi tajuk dia. Tajuk dia ialah, Allahumma salli Muhammad, Munajat Nisfu Sya'ban di Masjid Putra Hai. Saya duduk eja ni. Masjid Purwawata Putra Alif. Itu baca kat ini tu. Tulis Jawi, Masjid Putra Hai. Jadi subhanallah kan, buat malam munajat nisfu Sya'ban. Buat tuan. Tuan-tuan tak buat masjid, tuan buat di rumah. Yang penting tuan-tuan tolong tayamulan pada malam besok. Nah, Muhammad. Jadi subhanallah, maka itulah di antara benda yang kita boleh buat. Selain daripada itu, perbanyakkan ibadat, kita sedekah, kita selawat pada Nabi SAW, kita banyakkan baca Al-Quran. Dan yang paling penting, malam besok tolong jangan buang malam besok tu bazirkan macam tu saja, rugi sangat. Boleh tak? Malam besok malam nisfu Sya'ban.